masa yang sama, hari ini keluar satu berita. SPRM panggil bekas Perdana Menteri, Ketua Setiausaha Sulit minggu ini. Jeng, 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 jeng. Pasik, tuan-tuan. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan Ketua Setiausaha Sulit dipercayai akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah minggu hadapan bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan nilaian jutaan ringgit. Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disesat SPRM kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Satu sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia, tumpuan siasatan juga dijalankan, tumpuan siasatan yang dijalankan SPRM juga. Okey. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah memanggil, alright, sorry. Akan memanggil seorang bekas Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri dan 2 pembantu dalam siasatan ke atas 3 kes berasingan dikaitkan dengan dakwaan penyelewengan dana. Sumber memberitahu FMT 2 pembantu itu pernah berkhidmat dengan 2 Perdana Menteri sebelum ini. Satu siasatan akan memfokuskan kekayaan didakwa dikumpul isteri dan anak seorang bekas pegawai tertinggi. Manakala siasatan kedua dikait dengan sebuah syarikat petroleum dan ketiga berkaitan wang dibelanja untuk tujuan pengiklanan. 3 individu itu akan dipanggil dalam minggu ini katanya. Terdahulu Utusan Malaysia melaporkan seorang parlimen dari sebuah negeri pantai timur dan orang kanannya mungkin dipanggil bagi bermoga kesihatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram 2001 serta Akta SPRM 2009. Abah itu juga melaporkan seorang individu daripada individu itu didakwa memberikan projek membabitkan dana awam kepada individu tertentu ketika beliau memimpin negara. Siasatan ke atas 3 individu ini menyusul siasatan SPRM terhadap bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Daim sedang disiasat atas dakwaan rasuah dan pengubalan wang haram, menarik ilham 60 tingkat di Kuala Lumpur yang dilaporkan dimiliki beliau dan keluarganya sudah disita berhubung siasatan itu. Daim menafikan melakukan sebarang salah guna kuasa. Now, kalau kita nilai, kita kaji, siapakah bekas Perdana Menteri tersebut? Nah, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia hanya ada beberapa orang je, tuan-tuan. Dan 3 kes ni 3 kes berbeza. Sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin, dan juga siapa, tuan-tuan? Najib tolak tepi lah. Mahathir Mohamad, Tun Mahathir. Kan? Dan juga Tun Mahathir. Persoalannya, bila kita menyentuh perkara tersebut, siapakah yang terlibat? Dan kalau tuan-tuan perasan tadi, dia juga melibatkan, siapa tuan-tuan? Seorang ahli parlimen daripada Pantai Timur. Seorang ahli parlimen dari Pantai Timur. Cuma kita tak pasti sebab sekarang ini siasatan masih lagi di peringkat awal. Sama ada siasatan tersebut akan mengaitkan seseorang daripada parti PAS. Itu satu persoalan yang sangat menarik lah. Sebab selama ini PAS duk claim bahawa dia tak ada kaitan dengan isu ni. PAS tak ada rasuah. PAS tidak ada berkaitan dengan benda-benda macam tu lah. Dia claim sedemikian. Baik. Sumber berkata penaung kepada satu sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia tumpuan siasatan yang dijalankan SPRM juga memberi perhatian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh ahli keluarga bekas pemimpin tertinggi berkenaan termasuk anak dan juga isterinya. Sumber berkata penaung kepada sebuah yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu tertentu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID ke-19. So ada 2 je tuan-tuan COVID-19 ni. Cluenya kat situ. Okey. Saya baca dekat atas. Seorang bekas pemimpin tinggi kerajaan dan ketua okey. Semua berkata penaung iaitu Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin. Ahli parlimen di sebuah negeri Pantai Timur dan orang kanannya mungkin akan dipanggil SPRM minggu hadapan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil Aktiviti Haram 2001 dan Akta SPRM 2009 katanya. Sebab ada yang kata Ismail Sabri Dalam perkembangan berasingan, sumber berkata
SPRM juga JPA telah menjalankan siasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tertinggi setelah disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan syarikat gergasi petroleum negara kerugian sehingga 500 bilion sejak 1979. Yang ni siapa tuan-tuan? Kata sumber, syarikat gergasi petroleum itu juga didakwa menjadi alat dalam menyelamatkan syarikat berkaitan kerajaan yang mengalami masalah keuangan. Dana-dana daripada syarikat gergasi petroleum itu disyaki telah digunakan untuk membina beberapa projek mega negara. Selain bekas pemimpin tertinggi itu, ada juga tycoon-tycoon perniagaan juga sudah berada dalam radar SPRM, jelas sumber. Pada 22 Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan SPRM menyiasat dan menyita Menara Ilham membuktikan sistem penguatkuasaan negara ini tidak melindungi sesiapa yang terlibat dalam rasuah. Anwar juga berkata sistem keadilan dan penguatkuasaan khususnya berkaitan integriti mesti menunjukkan contoh dan berani untuk bertindak terhadap rasuah besar. SPRM menjalankan tugas dan dia tidak mengira kedudukan sama ada dia Tun Tan Sri, kalau tidak ia kritikan apa? Ikan kecil ini yang ditangkap, yang kepala-kepala tak boleh disentuh, tegasnya. Dalam masa yang sama, bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad yang terkenal dengan kenyataan-kenyataan sinis dan sindirnya menyindir pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan reman semua yang memegang gelaran Tun, termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Sementara itu, polis menyerahkan siasatan penyalahgunaan dana 700 juta oleh dua kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity kepada SPRM. Mengesahkan kepada utusan Malaysia, polis Wang Semaju, Superintendent Asyari dihubungi berkata satu laporan diterima berkaitan dakwaan salah guna dana itu. Pihak polis akan membuat surat rasmi kepada SPRM pada esok hari. Okey, SPR tak rancang laksana kaji semula persempadanan di Semenanjung dan juga di Sabah. Okey, SPR tidak merancang untuk melaksanakan urusan kajian semula persempadanan untuk bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah berikutan lat tempoh yang masih berkuat kuasa. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, bagi Sarawak, SPR sedang mempertimbang dan meneliti kesesuaian untuk melaksanakan urusan tersebut. Beliau berkata, urusan kajian semula persempadanan terhadap bahagian pilihan raya sedia ada. Hanya boleh dilaksanakan setelah tamat tempoh 8 tahun dari tarikh siapnya kajian terdahulu ataupun apabila terdapat pindaan ke atas komposisi bilangan keanggotaan ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Bagi maksud itu, urusan kajian semula persempadanan terdahulu bagi negeri-negeri Melayu telah selesai dijalankan pada 2018, manakala Sabah dan Sarawak masing-masing 2015 dan 2017. Katanya, Abdul Ghani berkata sesuatu show kajian semula persempadanan hanya dimulakan apabila terdapat pemberitahuan kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat dan Perdana Menteri oleh SPR serta disiarkan satu notis sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 4 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Okey. So kalau kita tengok persempadanan semula ini, kalau kita tengok negeri-negeri Tanah Melayu di Semenanjung selesai hanya 2018. So kalau kita tengok 8 tahun 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nanti baru boleh persempadanan semula, manakala di Sabah 2017 2025 dan di Sarawak 2015 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 so dah boleh. 16, 17, 18, 19, 20, 23 24 ni dah boleh lah. 20-24 untuk di Sarawak sudah boleh. Jadi ada juga kemungkinan bahawa dalam persempadanan semula itu ada kemungkinan tidak akan ada pertambahan kerusi bagi Sabah dan Sarawak yang sekarang ini menuntut 1/3 tambahan kerusi bagi Parlimen di Sabah dan Sarawak. Kenapa? Ini satu yang selalu dipersoalkan. Kenapa Sabah tuntut 1/3? Sebab Sabah dan Sarawak menandatangani MA63 dalam kapasiti di mana kita tidak membenarkan Semenanjung mempunyai 2/3. So bila Sabah Sarawak mempunyai 1/3, kenapa 2/3 dia penting? Sebab hak Sabah Sarawak boleh dipinda. Hak Sabah dan Sarawak boleh dipinda dengan persetujuan 2/3. Dan katakanlah kita tak tahulah berlaku atau tidak kan, tapi kita tak tahu 2/3 ahli Parlimen Semenanjung tiba-tiba nak ubah hak Sabah Sarawak, boleh dilakukan kerana sekarang ini lebih 2/3 ahli Parlimen adalah daripada Semenanjung. Jadi disebabkan itu, untuk menjaga hak Sabah dan Sarawak, kita menuntut 1/3 kerusi
bagi Sabah dan Sarawak sekarang ini. Sekarang ini kalau kita tengok kerusi bagi Sabah dan Sarawak adalah kurang daripada 1/3.